Baiklah tuan-tuan dan puan yang berbahagia Datuk, kita terus sahaja dengan peserta ketiga kita berasal dari Kedah, berumur 9 akan membawakan ASEAN Talk yang bertajuk Peranan Media Sosial dalam Komuniti ASEAN. Untuk itu dipersilakan Saudari Nur Zaihan Muhammad Yusof. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang saya hormati, saudari penerusi, Komisi Intelektual Kehakiman yang penuh bermisi, Div-Div Kehormat yang disanjungi, seterusnya hadirin, warga Dewan, warga ASEAN yang satu visi, satu dan satu. Hadirin yang saya hormati, saya Nur Zaihan binti Muhammad Yusof, berumur 19 tahun. Saya merupakan antara bayi 90-an yang sempat merasai era kegemilangan penggunaan telefon bimbit 3310. Hari ini sudah berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Telefon pintar yang pada awal penciptaannya dahulu merupakan satu kemewahan, ini sudah dianggap sebagai satu kewajipan, satu keperluan untuk kita terus kekal dengan peredaran zaman. Atas dasar tersebut, telefon pintar ini selain daripada menyediakan fungsi komunikasi yang biasa, turut berfungsi sebagai antara medium untuk akses ke laman-laman sosial. Dan melihat kepada penggunaan telefon pintar yang begitu meluas di rantau ini dan juga di dalam dewan ini tentunya, maka tidak hairanlah apabila statistik menunjukkan bahawa pengguna Facebook di ASEAN merupakan pengguna yang kedua teramai di dunia. Dan ini membawa kita kepada tajuk utama yang ini iaitu peranan dalam komuniti ASEAN. Hadirin yang saya muliakan, media sosial menurut takrifan Andreas Kaplan merujuk kepada kumpulan aplikasi yang dicipta dengan berdasarkan iaitu rantau Asia Tenggara. Seterusnya hadirin telah bergerak pula ke komuniti yang ketiga, iaitu komuniti sosio-budaya ASEAN. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, perlu untuk kita terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan sebagai komuniti sosio-budaya. Sosio-budaya, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian, merujuk kepada satu gabungan yang mantap antara dua frasa, iaitu sosial dan budaya. Dan dalam hal ini, maka kita tidak boleh untuk kemampuan media sosial sebagai satu medium interaktif, satu medium yang cukup moden untuk mempromosikan aktiviti kesenian dan kebudayaan ASEAN. Rantau kita ini pada hakikatnya hadirin merupakan satu rantau yang amat kaya dengan sejarah, amat kaya dengan kebudayaan. Sayanglah seandainya kita tidak menunjukkan kepada dunia betapa bangganya kita sebagai satu warga, iaitu warga ASEAN. Tuan dan puan-puan, bayangkan suatu hari nanti di tengah persada dunia, berdiri seorang anak Asia Tenggara menghulurkan tangan dengan penuh rasa bangga. Dengan izin para hakim, hello, my name is Nur Zaihan binti Muhammad Yusof. I am a Malaysian and I'm a proud citizen of ASEAN. Bukankah itu akan memberikan rasa bangga kepada kita sebagai warga, sebagai satu warga yang bersatu disebabkan oleh persamaan dari segi aktiviti seni dan kebudayaan. Seterusnya tuan-tuan, kita bergerak pula kepada peran media sosial yang kelima. Namun peranan yang kedua dalam komuniti ASEAN, iaitu bagaimana media sosial ini mampu meningkatkan taraf pendidikan rantau ASEAN secara total. Tuan-tuan serta puan-puan, saya tahu mungkin ramai sering menyalahkan media sosial sebagai punca anak-anak anda gagal dalam pelajaran. Adik-adik yang masih belajar di universiti pun mungkin media sosial sebagai penyebab utama anda gagal mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Namun hakikat, setiap perkara yang diciptakan mempunyai pro dan kontranya yang tersendiri. Media sosial secara tidak langsung mampu meningkatkan pencapaian akademik rantau Asia Tenggara secara total. Bagaimana? Kita dapat lihat bagaimana pendidikan itu sendiri berkembang di negara kita, berkembang di pendidikan pada hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan tidak wajar kita dasarkan kepada peperiksaan. Sistem pendidikannya, kita akan dapat meningkatkan taraf pendidikan rantau ini secara total. Kita ambil contoh Singapura contohnya, sebuah negara yang amat
amat moden dari segi sistem pendidikannya. Bukankah berbaloi bagi anak-anak muda di negara kita untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan rakan-rakan mereka di Singapura, seterusnya mempelajari tentang bagaimana sistem pendidikan lebih terkehadapan, bagaimana mereka boleh menguasai sains dan teknik dengan baik, bagaimana mereka menguasai bahasa Inggeris, bagaimana dalam keadaan mereka menguasai bahasa Inggeris dengan baik itu, mereka masih mampu menekalkan kecintaan terhadap bahasa ibunda mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bergerak pula ke ringkasan. Kita nilai semula apa yang telah saya katakan sebentar tadi. Pertama, bagaimana media sosial dari segi komuniti sosio seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, media sosial mampu memberi dari segi promosi aktiviti seni dan kebudayaan serta meningkatkan taraf pendidikan. Seterusnya kita lihat juga media sosial mampu memberikan manfaat dalam komuniti ASEAN melalui promosi aktiviti pelancongan serta aktiviti perniagaan dalam talian. Dan akhir yang pertama sekali saya sebutkan sebentar tadi, komuniti politik keselamatan ASEAN. Kita lihat bagaimana media sosial mampu memainkan peranan dengan menjalankan kempen-kempen kesedaran. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan bercakap kosong. Selain kita mengatakan semua perkara yang boleh dicadangkan untuk dijalankan ini, kita harus juga melihat bagaimana pihak Kementerian Penerangan Malaysia sendiri telah menjalankan pelbagai prakarsa melalui media sosial untuk memastikan golongan muda di negara kita cakna dengan konsep komuniti ASEAN ini. Kalau anda lihat di laman-laman Facebook, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Kementerian Penerangan Malaysia telah menjalankan kempen, telah mengajak anak-anak untuk sama-sama memahami, untuk sama-sama menilai, untuk sama-sama melihat bagaimana kita katakan komuniti ASEAN itu mampu memberi manfaat kepada seluruh warga di rantau ini. Bukankah itu secara tidak langsung akan memberikan manfaat terhadap ASEAN secara keseluruhan? Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang saya muliakan, kalau adik-adik Facebook, adik-adik search sahaja perkataan ASEAN dan banyak laman-laman yang akan mula terpapar di situ. Itu merupakan antara satu promosi, satu bentuk pendidikan secara tidak langsung. Saya percaya adik-adik semua berbanding dengan kempen-kempen tradisional seperti poster ataupun sistem pendidikan formal sendiri. Maklumlah, kita semua berbangga dengan perkataan generasi Y. Okey, jadi puan-puan hadirin saya muliakan sekalian, seperti yang saya katakan sebentar tadi, media sosial merupakan satu elemen yang amat penting, satu bentuk gadget, satu bentuk alat komunikasi yang secara tidak langsung mampu membantu untuk meningkatkan perpaduan antara semua anggota ASEAN serta memastikan komuniti ASEAN yang menjadi impian kita semua mampu terlaksana dengan jayanya. Untuk itu, saya ucapkan sekian. Terima kasih. Terima kasih saudari Nur Zaihan Muhammad Yusof berumur 19 tahun dan berasal dari Kedah. Baru saja selesai menyampaikan ASEAN Talk yang bertajuk Peranan Media Sosial dalam Komuniti ASEAN. Hobi peserta ini adalah bermain catur dan beliau kini baru sahaja menamatkan pada April 2015 dalam program di UCSI dan akan menyambung semula pelajaran pada bulan Ogos ini dalam jurusan farmasi juga di UCSI University. Sekali lagi berikan tepukan kepada Nur Zaihan Muhammad Yusof.